A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Bersama Ustazah sekali lagi. Ustazah Siti Fatimah binti Datuk Al-Nafia dalam kelas Pendidikan Islam tahun 4 SK Sepagaya Lahad Datuk Sabah. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Semua sudah selesai membaca doa belajar? Okey, baiklah. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengetahui terlebih dahulu objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran yang pertama adalah kita akan cuba mengaplikasikan cara bersuci daripada najis, mukhafafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul. Dan yang kedua, menghuraikan kepentingan bersuci dalam kehidupan harian. Baiklah. Berdasarkan objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari bidang ibadah. Ya, betul, bidang ibadah. Tajuk Mari Bersuci. Dan apa yang kita akan pelajari dalam kelas kita pada hari ini adalah cara menyucikan najis. Dan yang kedua, kepentingan bersuci dalam kehidupan harian. Okey, kalau sebelum ni Ustazah sudah ajarkan pengertian najis, jenis-jenis najis, dan Ustazah sebenarnya sudah ajar cara menyucikan najis. Tapi kita ulang sekali lagi dalam kelas hari ini. Kita akan membicarakan tentang cara menyucikan najis dengan lebih terperinci dan menguraikan apa-apa kepentingan bersuci dalam kehidupan harian. Okey, baiklah. Cara mencucikan najis mukhaffafa, iaitu najis apa murid-murid sekalian? Najis ringan. Okey. Yang pertama, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Yang pertama, satu saja cara membersihkan najis mukhaffafa iaitu merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Tengok di sini. Tengok laser ni yang Ustazah point di sini. Ini contohlah tempat ni terkena dengan najis. Najis. Kan? So, tulis. Inilah najis. Najis. Kan? Najis. Jadi, tugas utama kamu adalah merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Tugas utama kamu apabila melihat najis mukhaffafa, iaitu najis ringan. Apa najis ringan? Sudah bagi tahu hari itu. Air kencing budak lelaki yang berumur 2 tahun yang tidak makan dan minum selain susu ibu. Itu adalah najis mukhaffafa, iaitu najis ringan. Okey, seterusnya. Kalau tengok gambar ni, apa ni? Najis apa rasa-rasanya? Cara bersihkan najis apa ni? Ustazah sudah ajarkan? Okey. Kalau tidak ingat, mari kita refresh sama-sama. Iaitu cara menyucikan najis mutawassitah, najis sederhana. Okey, najis sederhana macam mana? Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kalau tengok contoh ni, ini apa ni? Ini pakaian. Jadi dia tengok ada najis dekat pakaian dia. Dia hilangkan najis tersebut menggunakan apa? Boleh menggunakan tuala, apa-apa benda kesat lah. Kertas kah, batu kah, boleh guna. Yang penting boleh menghilangkan najis tersebut. Okey? Dan basuh dengan air mutlak
sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau, dan rasa. Okey. Kan tengok kan caranya ni? Selepas dia bersihkan, dia renjis, dia basuh dengan air. Bukan renjis lah. Salah silap, basuh. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau, dan rasa. Basuh. Okey, basuh dengan renjis lain. Renjis tu macam percikan je bagi terkena air. Tapi kalau basuh maksudnya bagi hilang. Basuh. Macam kamu basuh pinggan mangkuk tu. Macam tu lah caranya. Okey? Okey, seterusnya. Kalau lihat gambar ni, najis apa? Ada air tanah lagi tu. Najis apa tu? Najis, cara menunjukkan najis mughallazah. Najis berat. Okey, bagaimana caranya? Permulaan, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kalau tengok sini kasut lah. Terkena najis. Mungkin dia terpijak tai anjing ataupun terkena tai anjing kasutnya ni. Kalau tengok sini. Hilangkan dengan kain atau apa-apa benda kesat yang boleh menghilangkan najis. Okey. Seterusnya, basuh dengan air tanah 1 kali. Basuh dengan air tanah 1 kali. 1 kali sahaja dengan air tanah. Setelah itu, basuh dengan air mutlak 6 kali. 6 kali. Kalau ambil gayung tu, 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, sampai 6 gayung. Basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Okey. Selesai tadi kita melihat cara-cara menyucikan najis. Ada berapa cara? Ada 3 cara bagi 3 jenis najis. Yang pertama, najis mukhaffafa, renjiskan air. Kedua, najis mutawassita, hilangkan dulu najis. Setelah itu basuh dengan air mutlak. Manakala najis mughallazah, hilangkan najis. Lepas tu basuh dengan air tanah dan basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Basuh dengan air tanah tu berapa kali? Berapa kali? 1 ke 2? Ya, 1 kali. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan bersuci dalam kehidupan harian. Pertama, diri sendiri. Ini kepentingan dari aspek diri sendiri. Okey, dia menandakan kesempurnaan iman. Apabila seseorang itu bersuci, dia pentingkan kesucian diri dia, menandakan itu adalah kesempurnaan iman. Okey, sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Apabila kita mempentingkan kebersihan diri dan bersuci, sentiasa bersuci, membersihkan najis, kita akan sihat dan terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Seterusnya, berasa selesa dan segar untuk bergerak ke mana-mana. Okey, kita akan berasa selesa dan segar. Bila kita bersuci, membersihkan diri, kita pergi mana-mana pun kita rasa segar, selesa. Kan? Agama, dari segi agama pula, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa bersuci, membersihkan diri, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita mau sembahyang. Kita sentiasa setiap kali solat fardu kita berwuduk. Walaupun contoh kalau sembahyang Zuhur, contoh sembahyang Maghrib kita masih ada wuduk. Jadi kita teruskan sembahyang Isyak. Tapi lebih baik kita ambil lagi wuduk untuk sembahyang Isyak. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih menjamin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat pahala, insya-Allah mendapat pahala kalau kita menjaga kesucian diri. Imej Islam dipandang mulia oleh agama lain. Ini yang paling penting sekali ya. Imej Islam dipandang mulia oleh agama lain. Masyarakat. Okey, dari segi aspek masyarakat pula, dapat hidup dengan harmoni. Pelancong berminat melawat negara kita. Okey, tugasan. Sila muat turun, download lembaran peta aiting yang telah dikongsikan dalam WhatsApp group. Buat latihan dalam muka surat 58.
Setelah siap, sila hantar di WhatsApp peribadi Ustazah ya. Okey, ini dia lembaran peta aiting. Ini ya lembaran peta aiting yang Ustazah sudah kongsikan. Ini muka depannya. Kalau tiada, kamu boleh WhatsApp Ustazah untuk minta dengan Ustazah ya. Okey, thanks. Syukran. Terima kasih. Sekian itu sahaja, sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Boleh hubungi Ustazah di Facebook Ustazah, email Ustazah dan nombor telefon yang tertera di video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.